Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul. Okey, dalam siri Scammer Alert yang lepas iaitu siri 1, saya ada berkongsi berkenaan dengan Macau Scam. Ingat tak? So hari ini sebenarnya saya nak kongsi masih sama Macau Scam yang melibatkan phone scam, yang mana kali ini kalau sebelum ini menggunakan JNT, kali ini mereka ada juga yang menggunakan kad kredit. Okey, masalah kad kredit yang mana kebanyakannya penipuan jenis ini dia memberikan nombor kad dan juga nombor apa kita panggil tu security di belakang kad tu, 3 angka tu diberikan kepada scammer ini. Okey, caranya masih sama. Okey, mereka call menggunakan operator yang mana konon-kononnya operator itu adalah daripada operator bank. Okey, yang mana mengatakan bahawa kita perlu membayar sejumlah wang yang telah digunakan, iaitu penggunaan kad kredit lah. Okey, kita perlu membayar penggunaan kad kredit. Contohnya seperti RM4,000 yang mana kad kredit itu telah digunakan di sekian-sekian tempat lah. Okey, contoh. Okey, itu antara dia punya cara lah, dia menggunakan operator. Okey, kemudian kita dalam keadaan yang terkejut. Okay, terkejut dan tergamam sebab kita tak ada kad kredit, kita tak ada penggunaan kad kredit ataupun kita pun tak ada kad kredit, maka kita akan jadi takut. Dan selepas itu saya pun tak pasti bagaimana, mungkin kadang-kadang tu selepas operator dia akan terus pastikan kita menekanlah nombor tertentu untuk menghubungkan kepada pegawai yang kononnya pegawai lah tetapi mereka sebenarnya scammer ni. Okey, jadi pada ketika itu mereka konon-konon pegawai bank, mereka akan buat siasatan lah, di mana betul ke kita ni dah menggunakan kad kredit ni, adakah ini kad kredit milik kita. Kemudian dia akan minta lah detail-detail kita seperti IC kita semua, konon-kononnya nak cek sama ada betul-betul identiti iaitu kad kredit itu adalah milik kita. Dan jika kita kata itu bukan kad kita dan kita tak ada pun kad kredit daripada bank itu, maka dia akan mengatakan bahawa identiti kita telah digunakan untuk membuat kad kredit. Okey, kemudian masa itulah dia akan tanya kita ada berapa kad kredit, kalau tak ada berapa duit kita dalam akaun semua kan. So masa itulah dia dapatkan maklumat-maklumat daripada kita. Okey, bagaimana pula kita boleh nak dedahkan maklumat dalam kad kredit kita? Okey, macam tu juga dia akan manipulate kita. Okey, menggunakan manipulasi, dia akan manipulate lah kita. Kononnya untuk report ini dia perlu hantar kepada bank negara. Okey, dia perlu buat report kepada bank negara. Jadi dia kata dia akan bantu untuk hubungkan terus kepada bank negara. Okey, dan pada ketika itu kita dah tak fikir dah sebenarnya kita ada talian khas kalau kita nak buat aduan ke bank negara ke apa kan, tapi kita just ikut sahaja, follow saja. So dihubungkan kepada bank negara dan kita akan bercakap dengan pegawai lain pula yang mana itu juga adalah scammer. Okey, dan pegawai itu konon-kononnya dia adalah pegawai bank negara, dia perlu mendapatkan bilangan kad kredit kita, berapa banyak yang kita pakai kad kredit, kemudian detail-detail dalam kad kredit itu dia akan minta kita berikan. Okey, dan tanpa kita berfikir panjang, jika kita dalam keadaan panik juga pada ketika itu, maka kita pun berikan semua detail-detail sebab kita rasa dia adalah pegawai daripada bank negara yang nak membantu kita. So bila kita dah bagi detail, masa itulah dia akan gunakan nombor security sebut itulah yang detail yang daripada kad kredit kita untuk keluarkan wang daripada kad kredit kita. Itu cara scammer lah, antara contohnya cara scammer untuk mendapatkan wang di dalam kad kredit kita. Okey, tapi kalau macam Macau scam tadi yang menggunakan phone call JNT semua tu, dia minta kita transfer semua tu, macam-macam kaedah lah. Kalau katakan kita tak pandai transfer online, macam orang tua-tua kononnya, orang tua-tua contohnya, maka dia akan minta orang tu pergi ke bank. Okey, pergi ke bank dan keluarkan sejumlah wang, transfer ke akaun tu. Macam tu lah. Okey, kaedahnya. Dan biasanya pegawai bank ni dia dah get ready lah. Kalau ada orang yang dia nampak suspicious macam takut-takut ni, dia akan terus tanyalah apa masalah semua kan. So selamatlah sikit. Tapi biasanya memang scammer ni dia harap
kita dapat transfer direct melalui online supaya tak ada hubungan dengan orang lain. Okey. Jadi itu sahaja untuk perkongsian bagi Siri Scammer Alert, okey, yang Siri kedua ini. Okey, diharap agar perkongsian ini dapat membantu. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan lagi jenis-jenis scammer yang lain. Okey, dan apakah modus operandi setiap kes itu. Okey, jadi setakat ini sahaja. Diharap agar perkongsian ini dapat membantu. Jangan lupa like, share dan juga subscribe di YouTube channel Cikgu Ainul. Klik dengan bijak. Bye.